Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video yang baru. Jadi kali ini aku nak ceritakan tentang satu topik yang agak penting juga bagi trader-trader, investor-investor yang terlibat dalam transaksi jual beli di Bursa Malaysia. Iaitu kos transaksi jual beli. Tajuk ni penting, penting sebabnya kita nak tahu berapakah bayaran yang perlu kita bayar kepada broker. Berapakah bayaran yang kita perlu bayar kepada broker? Apakah kos-kos yang terlibat? Secara umumnya kos-kos yang terlibat dalam kos transaksi jual beli ni adalah, yang pertama sekali adalah brokerage fee. Brokerage fee. Yang kedua, yang pertama brokerage fee. Yang kedua adalah kos yang terlibat adalah stamp duty. Stamp duty. Yang ketiga, kos yang terlibat dalam kos transaksi jual beli adalah clearing fee. Yang keempat, kos yang terlibat dalam transaksi jual beli di Bursa Malaysia iaitu SST. Yang keempat adalah SST. Okey, jadi secara umumnya ini adalah kos-kos yang terlibat dalam transaksi jual beli apabila kita membeli dan menjual kaunter-kaunter di Bursa Malaysia. Okey, kos transaksi ini berbeza-beza mengikut broker masing-masing. Ada yang mahal, ada yang murah. Itu pilihan di tangan anda. Sama ada anda nak murah ke nak mahal ke, anda boleh cek sendiri sebelum anda membuka akaun masing-masing. Okay, boleh tanya sendiri pada dealer-dealer, pada remiser, berapakah kos-kos yang terlibat dalam transaksi jual beli. Jadi nanti tak adalah kita menyesal. Ada, alamak, broker ni mahal lah, broker ni tak tahan lah, mahal sangat kan. Yang ni, aku punya broker ni murah je, okey je kan. Jadi sebelum kita membuka akaun CDS tu, jadi eloklah kita tanya dulu pada dealer-dealer ataupun remiser, berapakah kos yang terlibat dalam transaksi jual beli di Bursa Malaysia. Okey, jadi untuk kali ni aku nak ceritakan sedikit kos-kos yang terlibat. Sumber ni aku dapat daripada dealer di UOB. Jadi dia yang beritahu, dia tunjukkan depan aku sebabnya aku nak tahu berapakah kos yang terlibat. Jadi dia tulis di kertas. Jadi sekarang ni aku share pada korang berapakah peratus-peratus yang dikenakan dalam transaksi jual beli. Ini UOB lah, UOB. Okey. Jadi brokerage fee yang terlibat dalam transaksi jual beli ni untuk UOB untuk UOB. Okey. Jadi brokerage fee yang dikenakan adalah sebanyak 0.1% atau minimum RM8. Ini adalah kos yang dikenakan. Warna macam tak cun pula. Kita buka warna oranye. Okey. Okey, brokerage fee ni adalah sebanyak 0.1% atau minimum sebanyak RM8. Okey. Stamp duty yang dikenakan adalah sebanyak setiap RM1000 akan dikenakan sebanyak
RM RM jadi kalau modal kita 10,000, jadi kalau modal kita 10,000, jadi stamp duty yang akan dikenakan adalah sebanyak RM10. Kalau katalah modal kita sebanyak RM1,050, jadi agak-agak berapa stamp duty yang dikenakan? Okey, walaupun lebih RM50, stamp duty yang dikenakan adalah sebanyak RM2. Kalau RM1,001 pun sama juga, RM2. Dia kalau kurang daripada tu barulah RM1. Tapi kalau dia lebih walaupun RM1, dia dikenakan cas sebanyak RM2. Okey. Okey, clearing fee, okey, cas yang dikenakan oleh UOB kepada trader-trader ni adalah sebanyak 0.03% daripada modal kita, daripada modal. Aku sebut modal lah daripada modal kita. Kalau katalah modal kita tadi 10,000 kan, jadi 0.03% daripada modal adalah sebanyak RM berapa? RM3. Okey kemudian SST macam biasa lah SST kosnya adalah sebanyak 6%. Okey, jadi ini adalah charge yang dikenakan UOB kepada mereka-mereka yang menggunakan broker UOB. Menggunakan broker UOB. Okey, ini adalah kos yang aku sebut ni. Kalau katalah kita nak beli satu-satu kaunter tu, contoh kaunter A, jadi kos yang terlibat tu adalah inilah dia. Kalau kita modal kita 10,000, inilah kos yang akan dikenakan. Okey, kos yang akan dikenakan. Kalau kita beli, kalau kita jual pula pun sama juga, inilah dia kosnya. Jadi maksudnya kat situ kita kena kira kos beli berapa dan juga kos jual berapa, dan kemudian kita campurkan, itu dah jumlah kos keseluruhan yang dikenakan ke atas kita. Okey. Sebagai contohnya, kalau katalah kita ada contohnya kita ada modal RM, modal kita RM 10,000. Okey. Okey, jadi apakah cas-cas yang akan dikenakan? Okey, contohnya yang pertama brokerage fee, brokerage fee 1% daripada modal kita, daripada modal. Jadi maksudnya kat situ 0.1%, jadi cas yang akan dikenakan adalah sebanyak RM 10. Okey, itu yang pertama. Okey, yang pertama. Yang kedua adalah stamp duty. Jadi sebab kita punya kos kita, modal kita adalah sebanyak 10,000. Jadi setiap 1,000 sama dengan RM1. Jadi yang kedua adalah sebanyak, kos kita adalah sebanyak berapa? RM10 juga. Kos kita adalah sebanyak RM10. Okey, yang ketiga adalah kos clearing fee. Jadi 0.03% daripada modal kita tadi 10,000. Jadi maksudnya kat situ charge yang akan dikenakan adalah sebanyak RM3. Adalah sebanyak RM3. Dan juga kos yang keempat adalah SST. Okey, SST ini akan dikenakan sebanyak 6% daripada brokerage fee kita. Okey, jadi brokerage fee kita tadi berapa? Nombor satu, RM10. Jadi 6% daripada RM10 adalah sebanyak RM berapa? 0.60. Jadi 6% lah, 6% yang akan dikenakan. Okey, jadi jumlah kos yang terlibat jika kita membeli satu-satu kaunter tu
jumlahnya adalah sebanyak jumlah kos. Okey, jumlah kos adalah sebanyak RM berapa? Adalah sebanyak RM23.60. Okey, itu jumlah kos beli. Okey, jadi maksudnya setiap transaksi 10,000, kalau katalah kita beli kaunter tu modal kita 10,000, jadi modal modal campur dengan jumlah kos, jadi kos transaksi kita, kos beli kita adalah sebanyak RM 10,000 RM23.60. Ini adalah kos yang terlibat jika kita membeli. Ini belian bersih lah, belian bersih. Belian bersih. Sebanyak RM 10,000 RM23.60. RM23.60 ni apa dia? Adalah kos transaksi jual beli. Sama juga bila kita menjual. Bila kita menjual, kos yang terlibat pun sama juga, RM23.60. Jadi maksudnya kat situ kita kena darab dua lah kos kita. Jadi bila kita darab dua kos kita tu, maksudnya kat situ kos yang terlibat adalah sebanyak berapa? RM47.20. Sebab RM23.60 ni didarab dengan 2 kos beli dan juga jual, jadi jumlah kos keseluruhannya adalah sebanyak RM47.20. Kalau kita membeli dan menjual pada harga yang sama, inilah kos yang terlibat. Okey, sebelum aku terlupa, tadi dalam brokerage fee tadi aku ada tulis minimum RM RM8. Apa maksudnya? Okey, maksudnya macam ni. Maksudnya kalau katalah modal kita ada RM5,000 saja. Okey, jadi kalau RM5,000 saja modal kita ada sebanyak RM RM5,000. Okey, jadi kos yang terlibat, brokerage fee yang terlibat adalah sebanyak 0.1% darab dengan RM5,000, jadi sama dengan RM5 kan. Okey, RM5. Tapi sebab minimumnya adalah sebanyak RM8, jadi RM5 ni tak boleh digunakan pakai lah. Sebab dia ada minimum fee. Jadi maksudnya minimum dia adalah sebanyak RM8. Itu adalah kos yang terlibat, brokerage fee. Kalau kita ada modal sebanyak RM5,000. Okey, kemudian kos yang kedua adalah stamp duty. Okey, yang kedua adalah stamp duty. Oleh kerana kita ada modal sebanyak RM5,000, jadi stamp duty yang dikenakan ke atas kita adalah sebanyak RM5. Okey, Okey, kemudian yang ketiga adalah clearing fee. Okey, yang ketiga adalah clearing fee. Jadi 0.03% didarabkan dengan modal kita. Modal kita adalah sebanyak RM5,000. Jadi kos yang terlibat adalah sebanyak RM1.50. Itu untuk clearing fee. Okey. Okey, kemudian untuk SST pula, untuk SST okay, SST charge yang dikenakan adalah sebanyak 6% daripada brokerage fee. Brokerage fee yang mana? Yang nombor 1 tu. Okay, jadi 6% darab dengan RM8 sama dengan RM0.48 sen lah. 48 sen. Okey, jadi jumlah kos keseluruhannya, jumlah kos keseluruhannya adalah sebanyak, kita totalkan kat sini, jumlah kos beli adalah sebanyak RM
RM5 campur dengan RM8 campur dengan RM1.50 campur dengan RM48. Jadi jumlah keseluruhannya adalah sebanyak RM14.98. Okey, itu adalah kos yang terlibat dalam transaksi beli. Transaksi beli. Jadi kalau katalah kita beli dengan modal kita RM5,000, modal kita sebanyak RM5,000. Jadi jumlah keseluruhan, jumlah bersih beli, jumlah bersih beli adalah sebanyak RM5,000, RM14.98. Itu beli saja. Jadi kalau kita jual pula, kalau kita jual, kita darablah dengan dua. Kita darablah dengan dua. Darab dua. Jadi RM14.98 darab dengan 2 adalah sebanyak RM29. RM29.96. Okey, jadi itu adalah kos beli dan jual. RM29.68 ni adalah kos beli dan jual satu-satu kaunter tu. Okey. Jadi aku rasa itu saja kongsian pada kali ini. Semoga memberi manfaat kepada korang semua dan selamat berdagang di Bursa Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.